Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So semalam Bitcoin dah melakukan sedikit kenaikan untuk market secara keseluruhan dan altcoin juga expected follow disebabkan Bitcoin melakukan kenaikan. So adakah kenaikan tu sampai mana? Adakah kenaikan ni bootstrap? Nanti Zul akan terangkan di chart dan kita tengok level-level manakah Bitcoin perlu break untuk meneruskan kenaikan dan di manakah kita punya major resistance yang ada possibility untuk dia menjadi bull trap. Okay, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk candle hari semalam. So ini adalah coin market cap. So macam biasa pertama kali kita akan tengok dulu current total market berada di mana. Total market daripada ikutkan semalam berada di 1.23 dah kita berada naik sikit menjadi 1.28 bilion. Trilion. Kemudian volume juga meningkat daripada 40 lebih ke 73 sebab tu kita tengok ada kenaikan di Bitcoin. BTC dominan terus mendominasi market daripada 46 sekarang dah tengok hampir 47. So dalam bearish market ni kita akan tengok Bitcoin akan regain dominasi sampai kita boleh kita tengok untuk yang lepas-lepas kita tengok dalam 60% Bitcoin dominasi akan kata Bitcoin akan mendominasi market dalam sekitar 60 ke 70% total dominant dalam market. So harga-harga semasa ataupun juga sebelum kita harga semasa kita tengok dulu summary pergerakan untuk hari semalam tu. Total market increase sebanyak 3.22%, volume juga meningkat sebanyak 64 hampir 65% dan juga kuartal dominasi market terus meningkat 0.72%. So harga untuk semalam harga untuk pagi ni. So Bitcoin berada di mana? Bitcoin sendiri berada di 31.4k, kenaikan sebanyak 5%. So apapun baru pukul 6.40 kita ada lagi 1 jam dalam 1 jam 20 minit untuk close daily candle untuk hari Isnin. So ini adalah hari Selasa. So 31.43 ada lagi masa 1 jam apa pun boleh berlaku. So untuk current price kita tengok 5.08%. So Ethereum juga meningkat 1.856 dengan percentage 2.8 hampir 2.8 ataupun 2.79%. So altcoin yang lain juga turut melakukan peningkatan. Cardano hampir 7%, 0.60. Kemudian untuk Solana 8.67%. Kemudian Polkadot Dogecoin sikit saja dan expected untuk lain coin AVAX hampir 4%, hampir 6%, 5.39. So lain-lain altcoin juga turut melakukan peningkatan disebabkan apa? Bitcoin melakukan penaikan. So ke manakah arah pergerakan market next? Kita akan pergi ke chart. Sebelum tu kita akan tengok dulu Fear and Index. Currently Fear and Index kita berada di extreme fear. Still lagi kita berada dalam extreme fear. So tak banyak aku kata market ataupun secara sentimen dalam marketnya still lagi extreme fear. Kita sebab apa? Kita still lagi aku kata beranggapan ada lagi kejatuhan yang besar akan berlaku dalam Bitcoin sebab apa? Kita belum lagi bottom out. So dalam bearish market tahun 2022 adalah tahun pertama bearish market adalah tahun yang kita akan tengok price itu akan bottom up. Kemudian tahun depan 2023, 24 barulah kita akan tengok price itu akan mula climbing up tapi dalam bentuk sideways. So let's go, kita pergi ke chart. Pertama kali kita akan tengok di Bitcoin. Okey, ni yang tu monitor lah untuk dia punya kata bukan sini lah kata pemajaran untuk dia punya di Discord channel tu ada share kan ke mana price. So let's go, kita pergi ke chart ke Bitcoin. So Bitcoin BTC USDT ialah di 4 hours. So apa yang berlaku currently kita tengok sebelum ni tu ada monitor tu. Untuk rewind ataupun aku kata ingatkan balik. Pertama kita ada bullish channel, iaitu ini kita ada falling channel dan juga kita ada falling wedge. Ini adalah dua pattern bullish di mana sekiranya price Bitcoin break putih ini ikutkan pada dalam expectation dalam 35. So mana-mana saja kalau ikutkan zoom out ini, kita akan kecilkan sikit yang ni. Baik, kita akan tengok sekiranya Bitcoin berjaya break trendline putih ini bermakna kita akan ada opportunity untuk perlu naik sampai mana? Naik sampai major resistance di kawasan 53 dan 60. So adakah boleh berlaku? Tak pasti, tapi sekiranya price to break inilah data yang beritahu kita ada opportunity untuk sampai ke 50k. So pun biarkan dulu, currently kita akan tengok short term ke manakah arah pergerakan Bitcoin. Untuk short term Bitcoin kita ada bear flag, iaitu di mana bear flag ini rising channel ni expectation yang adalah break bawah untuk jatuh kata ke dalam price target ni lah 20k. So kita berada di 29 strong support
net resistance kita yang strong adalah berada di around dalam 33 ataupun tu ada range ni dalam 32.4 ke 33k. So inilah kita punya range resistance. Sekiranya kita berjaya break ni, net resistance kita berada di kawasan 35 di mana line dengan kita punya line putih ni. So sama ada price ini nak naik. Sekiranya kita tengok price ni naik kawasan ni, break kan, kita akan nampak kawasan ni dan break ni kita akan more naik ke atas sampai 50k. Dan adakah price tu akan buat kawasan ni 50 sideway lagi kan, kawasan ni breakout ni. So breakout ni still lagi akan ada opportunity untuk naik atas. So apapun, breakout line putih atas ni adalah good untuk Bitcoin buat aku kata recovery. Sampai mana ada aku kata maksimum, aku kata ada target, ada target 55 ke 60, iaitu ialah higher low kita untuk expectation end of the year. Kita akan barulah nampak bottom di Bitcoin around dalam 15 ke 20 ke 15k. So untuk kenaikan semalam, apa yang berlaku di dalam Zul punya Discord channel, Zul ada sharekan beberapa resistance. So yang pertama resistance malam, yang ni swing high to swing low ni kita double break, iaitu untuk box ini kita dah break, kemudian kita dah sampai pun ke 1.6, iaitu 1.6 ni berada di net resistance. Kalau ikutkan draw ni kita tarik lagi, currently kita berada di resistance iaitu 31.2 dan 31.8. Sekiranya kita break ni 1.6, di mana 1.6 dia berada di 34.5, so meaning kita akan above sikit. So ada opportunity, apapun kita ada rintangan sini, adakah boleh sampai 1.6, kita akan tengok macam mana. Kita perlu breakout yang ini, yes, tandanya boleh sampai 1.6, tapi kita ada major resistance di kawasan 32 dan 33. Kenapa major resistance itu adalah kawasan di mana kita ada low sebelum ini, yang mana kita breakout dan price tu terus menjunam dengan drastik. So meaning kawasan almost dalam 32 ke 33 adalah zone aku kata resistance. Kerana adakah boleh tempuh, kalau kita berjaya tempuh minor resistance ni, kita akan nampak price akan drop. So apapun untuk yang ni, untuk berdasarkan channel kita berada above balik line middle ni. So untuk Bitcoin ada opportunity untuk at least sampai ke kawasan ni ataupun berlaku rejection di kawasan resistance. Sebab apa? Kita nampak kata bear sedang kata push balik market. Sebab apa? Kita tengok currently RSI dan stock RSI juga berada di overbought. So untuk di 4 hours, stock RSI berada di overbought, RSI pun almost berada di overbought. So meaning kita ada opportunity untuk price pressure down itu adalah tinggi disebabkan kita berada di resistance. So boleh berlaku drop balik ke bawah untuk dia kata continuously untuk kata completekan pattern breakout ini, ataupun price tu boleh juga naik sampai kawasan ni. So sekiranya break bawah ini, kita akan nampak net resistance kita di kawasan 33 dan 32. Sekiranya break ini, net resistance di kawasan adalah kawasan kita berada di 35 dan juga kita ada trend line. Break trend line ini barulah kita akan expectationkan Bitcoin akan more bullish ke atas. So more bullish mana pun ialah more kepada short term hanya. Short term sebab cakap tahun 22 ni kita belum nampak lagi untuk kejatuhan ini. Untuk Bitcoin adalah untuk kejatuhan daripada 69 ke current low 27, belum ada lagi kata test untuk higher, untuk kata Fibonacci kita, iaitu di mana tempat yang kita nak tengok higher low untuk pergerakan Bitcoin, iaitu ini higher high dan higher low. Itulah kita nak tengok untuk pergerakan tu. Sekiranya break ni ada opportunity, dan ini adalah kawasan untuk kita exit market. Siapa yang ada dalam market, ini adalah opportunity yang tak boleh anda lepaskan untuk at least exit aku kata anda dalam modal, yang lain tinggalkan. Dan expected untuk end of the year dia akan drop ke dalam 20k, dan kita akan aku kata buy untuk long term, untuk tunggu next bulan ialah tahun 2025, dan kita akan dollar cost average sepanjang 22 daripada 23 ke tahun 2024, 2 tahun itu sebelum 25 kita akan buran. So itulah untuk di Bitcoin dan current short term. Dan kemanakah movement di Bitcoin? Yes, ada potential naik, tapi berdasarkan yang ni still lagi holding. Ikutkan tu punya share di Discord channel pun inilah 5 minit je. Aku kata di 5 minit tu ada marketkan satu set. So satu set ni still lagi dalam kuartal. Kalau siapa, inilah Zoom bukan bagi signal, ini adalah untuk pembiaran. So sekiranya Zoom masuk signal, dia ada masuk aku kata secara
secara studinya tu masuk kata position di sini, short loss di sini, kawasan ni kita masih lagi dalam holding, kita tak short loss, tapi untuk ini kita tengok macam mana price itu buat sideways dan kesukaran untuk melepasi kita punya kata box resistance ni di antara 31.4 dan 31.8. So berdasarkan yang ni, yes, untuk di 5 minit ada kata momentum naik, cuma kita tengok sideways kawasan ni. So adakah dia akan drop? So ini adalah nampak dia dah lose momentum naik. So meaning kita akan expect untuk 5 hour akan drop. So bila 5 hour drop, kita akan nampak di 4 hours ada opportunity untuk berlaku rebound ke bawah. Rebound ke bawah sampai mana? Iaitu yang ini. At least kita akan tengok untuk price itu drop dari swing, kita pada swing low ini, swing low ini to swing high ini, kita akan nampak kita ada berada di support ni. Sekiranya dia bertahan di minus support yang ini, price drop kawasan ni adalah good untuk dia regain momentum. Tapi apapun sekiranya breakout ke bawah, ini kita akan stay lagi ya untuk long term ataupun mega kata lebih picture yang lebih besar, iaitu ini adalah bear flag untuk expectation dia break ke bawah untuk sampai ke 20k. Tu kenaikan ni bagus untuk kita kata naik, tapi bukanlah untuk buy. Biarkan saja apa yang kita holding akan dalam profit. Kalau terus naik kita akan holding saja, kita tak akan tambah aset, kita biarkan. Sebab apa? Kita nak tengok, kita nak holding kita punya yang current kata negative profit untuk kata dapatkan kata kita opportunity di kawasan 50-60. So itu boleh berlaku. Kalau tak berlaku, biarkan, kita akan dollar cost average di bawah. So walaupun untuk market secara keseluruhan, kita tengok dalam market, news market pun ramai kata ekonomi memang tak bagus. Ramai company yang sedang cut dia punya kuartal pekerja, kuartal reduce kan dia punya pekerja. Sebab apa? Kita tahu untuk long term, untuk ekonomi maknanya dah makin buruk. Tu bila makin buruk, kita akan seperti sama juga di dalam Bitcoin juga. Untuk exchange changer tak banyak trading ataupun tak banyak trading future. So aku kata volume tu flat saja. So bila berlaku itu, aku kata exchange ni tak banyak, aku tak dapat aku kata banyak income lah daripada aku kata trade. So apa yang berlaku adalah akan banyak reduce aku kata aku kata worker. So nama Gemini pun dah aku kata announce untuk reducekan worker. Elon Musk sendiri pun, Tesla dah aku kata announce untuk reducekan aku kata dia punya pekerja. So meaning untuk aku kata dalam setahun 2 tahun lagi kita akan tengok ekonomi getting bad. So tahun 25 mungkin kita akan baru dah start balik melakukan kenaikan untuk refresh balik ekonomi, dan ekonomi akan kembali pulih. So apa pun secara teknikal, inilah Bitcoin. Yes, return breakout ini ada naik. Apapun kita ada major resistance, currently major resistance berada di 33 dan juga 29. Break 29 kita akan tengok 20, break 33 kita akan expected net akan terus naik atas, iaitu 35 kita ada resistance, dan kemudian yang major lah kita berada di 55 dan 60. So itulah pergerakan Bitcoin. So dia akan pergi ke ruangan komen. Semalam ada yang tanya pasal Polkadot dan Raka. So Polkadot dia akan buat konten. So pertama dia akan pergi ke Polkadot dulu. So Polkadot adalah antara salah satu coin yang dia akan holding untuk long term dan buy lagi untuk long term. So untuk currently kita tengok di daily, so price of Polkadot dah pun breakout dia punya bawah support. So normal untuk breakout di bawah support. So kat manakah price untuk buy? So untuk tu ada letak iaitu kawasan dalam 7.21. So untuk 7.21 adalah consider good position untuk buy. Tapi sekiranya kata Bitcoin drop ke 80, kita boleh nampak kawasan support ini. So inilah kawasan kita punya support. So antara ini adalah anda boleh buy untuk long term. So antara $4 ke $7 adalah opportunity. $7 consider dah boleh go untuk long term. Kita tengok untuk lain ni, berlaku ini, breakout ini, kita akan more push ke atas. Sekiranya Bitcoin drop dalam 20, tu nampak opportunity Polkadot boleh sampai dalam $4. So $4 tu berapa persen? Tu expected dalam 58%. Tu 58% discount untuk Polkadot. Nanti tu akan tengok akan measurement secara kita akan tengok measurement untuk price itu all time high dia, daripada all time high. Kita akan lock. Daripada all time high jatuh sampai tu adalah almost dalam 95%. So 95% kata dalam kawasan 95, 93, 92. So ada boleh $4. So beware untuk market. Inilah boleh berlaku dalam Polkadot. Dalam $4 anda boleh dapat untuk paling murah. So adakah boleh lagi lower? Yes, ada lagi, tapi expected 95, 94 berada di $4, 98 kita akan expected around dalam $2. So itulah Polkadot untuk long term dalam bearish market. Itulah target price atau bottom yang anda boleh tengok untuk Polkadot, untuk grab buy untuk long term. Apa pun tu akan tengok
Bitcoin dulu. Kalau Bitcoin sampai 80% barulah Zul akan tengok altcoin di mana. Tapi untuk expectation kita, Bitcoin jatuh dalam 80%. Kita akan tengok Polkadot akan jatuh dalam 95-90%, iaitu around dalam $4. So itulah kuartal opportunity untuk Polkadot. Kalau nak tengok opportunity, tunggu kuartal dalam $4. Tapi apapun tunggu dulu bila Bitcoin jatuh 80% baru kita tengok di manakah altcoin itu berada. So adakah boleh push lagi bawah, bergantung kepada market Bitcoin. So itulah Polkadot. Dan kemudian ada yang juga tanya pasal Raka. So Raka ni kalau ikutkan Polkadot, radio Raka tu, nanti korang tengok market jap. Kat mana ikutkan ni? Ikutkan di KuCoin ada. So mereka akan buatkan di KuCoin. Raka USDT di KuCoin. Di KuCoin. Okey, ini kita akan tengokkan. So chart ini nak ke mana? Inilah daily. So daily dah consider dah free fall ni. Kalau ikutkan di Raka ni dah free fall. So tak sarankan untuk anda buy. Sebab apa? Kalau tengok price tu dah jatuh below harga opening dia. So inilah harga opening dia. Price dah jatuh free fall. Bila free fall dan dia dah kena stabil kawasan ni. So untuk long term kalau anda yakin tak ada masalah. Sebab apa? Consider price quarter rate murah saja. Tapi bagi tuan, tunggu dulu nak beli sembarang altcoin, holding dulu. Currently anda tenak saja modal dulu, tunggu masa sesuai yang mana berdasarkan for your circle kita akan ada opportunity untuk bottom untuk Bitcoin dan juga altcoin lain adalah end of the year ataupun hujung tahun ni dalam bulan 12 barulah kita akan nampak Bitcoin boleh sampai macam cakap kalau for your circle Bitcoin 80% jatuh, iaitu Bitcoin dalam 15k iaitu hujung tahun ini. So pun tunggu dulu untuk current market, jangan buy lagi apa-apa untuk Zul secara untuk Zul sendiri pun Zul terang tak buy apa-apa pun. Zul hanya tenak modal saja, kumpul modal untuk prepare next buy Zul, dan kita akan buy sama-sama nanti expectation end of the year. So altcoin biarkan dulu, altcoin hanya remark saja kat mana position macam tu Polkadot tadi. Untuk Raka ni dah tak ada dia kena remark. Sebab apa? Dia berada di kuartal dah breakout dia punya last support dan consider free fall. So yang ni kita boleh tengok, at least kita boleh tengok minor support, kuartal minor support, tapi dia kalah major support dia dah tak ada, dia hanya minor saja. So sekiranya Raka breakout lagi ni, meaning next ialah 1.6 kita boleh katakan dalam 0.001. So Bitcoin jatuh 80%, Raka boleh jatuh lagi another draw bawah. So adakah coin ni akan terus ke zero? So ini adalah potential boleh berlaku sebab apa? Dia dah tak ada major support. So coin yang tak ada major support, anda boleh kaji benda fundamental. Kalau anda yakin juga, anda letaklah duit yang expectation boleh loss. Sebab apa? Ini murah aja. Nak dapat 10,000 pun mungkin dalam $3 ataupun $30 aja boleh dapat dah 10,000. Kalau anda $30 tu pun kalau dah dapat 10,000, anda boleh kata abaikanlah, dapat je, hold saja. Tapi apapun untuk kali fokus dulu untuk Bitcoin dan altcoin ni anda aim saja berapa target anda nak, dan hopefully invest duit yang anda expectation boleh loss. So itulah untuk Raka. So guys, rasa itu aja untuk hari ni. Sekiranya anda berminat untuk beli baju yang tu pakai ni adalah Crypto.live ni. So ada di ruangan di sini bawah, ada di kata Shopee tu. So ada 3 color, ada light grey, ada black, ada putih. So anda boleh tengok di ruangan Shopee. Dan sekiranya anda berminat untuk join punya kelas untuk minggu ini, iaitu hari Sabtu dan Ahad, so ada juga di ruangan komen bawah, di ruangan di description bawah ada tu punya WhatsApp link. Anda tekan WhatsApp link ni, nanti Zul akan terangkan macam mana dan berapakah bayarannya. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi next review. InsyaAllah malam nanti Zul akan buat review untuk anda untuk pagi. Malam tadi tak sempat untuk buat live, ada kerja sikit. So untuk malam ni Zul akan buat live untuk anda. Kita tengok market secara keseluruhan dan anda boleh request sebarang kuartal chart anda, dan kita akan sembang pasal market itu secara keseluruhan dan market kuartal next untuk minggu ni apa yang akan berlaku. So guys, itu aja pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi malam nanti saya live. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.